Datuk Yang di-Pertua, matlamat pertama iaitu kesejahteraan rakyat akan dimanifestasikan secara holistik. Memahami permasalahan dan keresahan rakyat ialah perkara asas. Kesejahteraan rakyat kekal kepentingan paling utama. Seikat bas sirih serumpun bak serai. Strategi pertama ialah perjuangan kita untuk memerangi pandemik COVID-19 dan melindungi kesihatan awam. Dalam bulan Ogos yang lalu, ahli-ahli yang berhormat telah bersatu hati meluluskan 2 akta penting bagi menangani COVID-19. Yang pertama ialah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2009 COVID-19 2020. Akta ini memberi pengecualian atau relief kepada rakyat yang tidak mampu memenuhi obligasi kontraktual seperti pembayaran sewa akibat penularan wabak ini. Pusat Mediasi COVID-19 juga ditubuhkan khusus untuk membantu kumpulan B40 dan M40 serta perusahaan mikro yang bertikai berhubung obligasi kontraktual. Manakala Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 pula membenarkan had statutory hutang kerajaan dinaikkan sementara sehingga 60% daripada KDNK berbanding dengan 55%. Di bawah akta ini, Parlimen telah meluluskan siling peruntukan 45 bilion ringgit bagi kumpulan wang COVID-19. Ketika akta tersebut dibentangkan, terdapat panggilan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk meningkatkan siling kumpulan wang COVID-19. Mengambil kira gelombang wabak terkini dan keperluan sehingga tahun 2022, kerajaan bercadang mengemukakan pindaan jadual akta tersebut kepada Dewan Yang Mulia ini untuk menaikkan siling kumpulan wang COVID-19 sebanyak 20 bilion ringgit kepada 65 bilion ringgit. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai pakej kita prihatin, bantuan tambahan bagi kesejahteraan rakyat, keperluan barisan hadapan dan juga perolehan vaksin kelak. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat sama-sama menyokong cadangan ini. Datuk Yang di-Pertua, tahun ini kerajaan telah memperuntukkan 1.8 bilion ringgit bagi pelaksanaan kawalan pergerakan serta keperluan perkhidmatan kesihatan awam berkaitan COVID-19. Antaranya untuk membeli kelengkapan pelindungan diri atau PPE, reagen dan juga bahan guna habis. Bagi tahun hadapan, sebanyak 1 bilion ringgit lagi akan diperuntukkan untuk membendung gelombang ketiga COVID-19. Peruntukan ini antaranya merangkumi pertama, 475 juta ringgit bagi pembelian bekalan reagen, kit saringan dan bahan guna habis khusus untuk kegunaan Kementerian Kesihatan atau KKM. Kedua, 318 juta ringgit bagi penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer kepada petugas barisan hadapan KKM. Ketiga, 150 juta ringgit kepada agensi pengurusan bencana negara bagi menyelaras usaha memerangi COVID-19. Keempat, 50 juta ringgit bagi perolehan peralatan, bekalan ujian makmal dan ubat-ubatan di hospital pengajar universiti. Serta kelima, menambah peralatan pengoperasian fasiliti pergigian, perkhidmatan klinik secara maya serta penyediaan fasiliti zon saringan dan termometer di kemudahan kesihatan bagi memenuhi SOP norma baharu. Kerajaan menghargai pengorbanan dan keringat petugas barisan hadapan dalam mengendalikan wabak COVID-19 ini. Sejak Mac lalu, kerajaan telah memberikan allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan KKM dan ia akan diteruskan sehingga ancaman pandemik ini berjaya diatasi. Sebagai tambahan, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan pemberian one-off sebanyak RM500 bagi menghargai jasa anggota barisan hadapan KKM yang dijangka memanfaatkan 100,000 petugas kesihatan. Datuk Yang di-Pertua, the war is not over and unless an affordable and accessible vaccine is available. Kerajaan komited untuk mendapatkan sumber vaksin COVID-19 antaranya melalui penyertaan ke dalam program COVID-19 Vaksin Global Access atau COVAX.
Dijangkakan bekalan vaksin COVID-19 melibatkan kos melebihi 3 bilion ringgit untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Selain itu, bagi menggalakkan rakyat mendapatkan vaksinasi mencegah penularan penyakit, kerajaan bersetuju untuk meluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi seperti pneumokokal, influenza serta COVID-19. Pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan anak-anak terhad kepada RM1,000. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000 dan had pelepasan cukai bagi skop perbelanjaan pemeriksaan kesihatan penuh dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Dalam tempoh pandemik ini juga, kerajaan menerima maklum balas bahawa masalah mental antara isu serius yang dihadapi masyarakat. Talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan telah menerima lebih 35,000 panggilan telefon sejak Mac hingga Oktober 2020, yang antaranya mengenai masalah tekanan perasaan, kegelisahan dan kemurungan. Maka peruntukan RM24 juta disediakan bagi menangani isu ini, termasuk melalui pengungguhan program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substans. Datuk Yang di-Pertua, setakat 31 Oktober 2020, MySalam telah membayar tuntutan berkaitan hospitalisasi dan penyakit kritikal sebanyak RM64 juta kepada 56,000 pesakit. Di samping itu, 19,000 individu telah menerima pampasan berjumlah RM11 juta disebabkan COVID-19. Bagi menambah baik program ini, kerajaan akan memperluas perlindungan MySalam ke atas tuntutan kos peranti perubatan seperti stent untuk jantung ataupun prostesis. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Dalam masa yang sama, kerajaan juga melanjutkan tempoh pengecualian duty stamp ke atas semua produk perlindungan tenang dengan sumbangan tahunan tidak melebihi RM100 untuk tempoh 5 tahun lagi sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, segmen kesihatan awam lain juga akan diberi tempuan. Oleh itu, kerajaan akan melaksanakan program imunisasi pneumokokal untuk kanak-kanak dengan peruntukan RM90 juta yang dijangka memanfaatkan 500,000 kanak-kanak. Selain itu, sebanyak RM6 juta turut diperuntukkan untuk perolehan ubat biologik bagi pelbagai jenis penyakit rheumatologi seperti rheumatoid arthritis. Kerajaan juga memperuntukkan RM25 juta bagi program rawatan peritoneal dialysis di rumah bertujuan meningkatkan kualiti rawatan pesakit buah pinggang serta mengurangkan masa menunggu dan kesesakan di hospital. Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memelihara kebajikan golongan rentan. Berdasarkan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan garis kemiskinan atau PJK nasional telah meningkat kepada RM2,208 sebulan bagi setiap isi rumah. Ini bermakna lebih 400,000 isi rumah yang berpendapatan kurang daripada PJK ini telah tergolong dalam kategori miskin. Sehubungan itu, bagi menambah baik kebajikan golongan rentan, kerajaan bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan kebajikan bulanan seperti berikut. Pertama,
bantuan kadar OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Kedua, kadar bantuan warga emas dan bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, kadar elon pekerja OKU dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Keempat, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 seorang anak dengan maksimum RM450 sekeluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun atau RM200 seorang anak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Semoga peningkatan kadar ini membantu dengan penjagaan anak-anak serta nutrisi makanan. Contohnya, jika Puan Safiah mempunyai 3 orang anak dengan 2 daripadanya berumur 6 tahun dan ke bawah dan suaminya OKU bekerja, keluarga beliau akan mendapat bantuan RM1,000 sebulan. Kenaikan kadar ini melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion iaitu tambahan sebanyak RM700 juta dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Datuk Yang di-Pertua, Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diperkenalkan untuk mengurangkan beban aliran tunai bagi rakyat yang terkesan ekoran COVID-19. Bagi tahun 2020, BPN dan juga Bantuan Sara Hidup atau BSH melibatkan penyaluran sebanyak RM21 bilion kepada 10.6 juta penerima. Pada bulan Januari 2021, bayaran BPN 2.0 fasa kedua sebanyak RM2.2 bilion bakal disalurkan. Maka, dengan belanjawan 2021, kerajaan akan terus melaksana dan menambah baik bantuan tunai ini secara lebih bersasar. Bagi tahun 2021, kerajaan akan menggantikan Bantuan Sara Hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Secara keseluruhan, pemberian BPR ini dijangka akan memanfaatkan 8.1 juta orang dengan peruntukan RM6.5 bilion berbanding dengan hanya 4.3 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion sebelum ini di bawah BSH. Sebagai tambahan, kerajaan turut memperuntukkan RM1.5 bilion bagi melaksanakan program jaringan prihatin bertujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 mendapatkan kemudahan internet. Bermula suku pertama 2021, lebih kurang 8 juta penerima dari golongan B40 akan menerima bantuan RM180 seorang dalam bentuk kredit telekomunikasi. Bantuan ini boleh digunakan untuk perbelanjaan langganan internet atau menampung sebahagian kos pembelian telefon bimbit baru. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat telekomunikasi akan menyediakan manfaat bernilai RM1.5 bilion seperti dalam bentuk data percuma. Datuk Yang di-Pertua,
Selanjutnya, sukacita kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif utama bagi meringankan beban kewangan rakyat semasa tempoh krisis wabak ini. Inisiatif pertama, penurunan kadar cukai pendapatan. Kerajaan bersetuju kadar cukai pendapatan untuk individu bermastautin diturunkan sebanyak 1 mata peratusan bagi banjaran pendapatan bercukai RM51,000 hingga RM70,000 yang dijangka memanfaatkan 1.4 juta pembayar cukai. Kerajaan prihatin dengan keresahan rakyat, terutamanya mereka yang mempunyai pinjaman dan terkesan COVID-19. Sejak April hingga September lalu, Malaysia merupakan negara pertama di dunia memberi moratorium pinjaman secara automatik bagi meringankan beban semua peminjam. Dengan peralihan ke arah bantuan pembayaran bersasar mulai 1 Oktober yang lepas, institusi perbankan telah terus menawarkan moratorium lanjutan dan lain-lain kaedah bantuan pembayaran. Setakat ini lebih daripada 650,000 permohonan bantuan pembayaran telah diterima dengan kadar kelulusan tinggi iaitu 98%. Bantuan dari segi pemanjangan moratorium atau fleksibiliti pembayaran balik telah diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan serta kepada individu dan PKS yang pendapatannya terus terjejas oleh wabak COVID-19. Pada masa yang sama, bank telah melaporkan bahawa sekitar 85% peminjam telah meneruskan semula pembayaran pinjaman mereka tanpa meminta bantuan sejak moratorium automatik berakhir. Sebagai inisiatif kedua, sukacita diumumkan bahawa institusi perbankan akan menambah baik bantuan bayaran bersasar kepada peminjam kategori B40 yang merupakan penerima BSH dan bakal penerima BPR dan kepada perusahaan mikro dengan jumlah pinjaman yang diluluskan sehingga RM150,000. Peminjam dalam kategori ini akan diberi pilihan. Option 1, menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan. Atau option 2, pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Peminjam yang layak hanya perlu menghubungi pihak bank untuk membuat pilihan option dan menyempurnakan dokumentasi. Untuk peminjam dari golongan M40, proses permohonan bantuan bayaran balik pinjaman akan dipermudahkan. Peminjam hanya perlu membuat pengisytiharan sendiri atau self-declaration pengurangan pendapatan atau penghilangan pekerjaan untuk mendapat bantuan bayaran balik. Fleksibiliti ini akan bermula pada Disember 2020. Sebagai kerajaan yang prihatin, adalah wajar sebarang keputusan yang dibuat perlu berhati-hati dalam mengimbangi keperluan rakyat hari ini dan kebajikan pada masa hadapan. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga RM9.3 bilion. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Maka, sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif air lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun 1 akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Inisiatif kelima, pelanjutan sistem insurans
pekerjaan. Pada masa ini, Perkeso menanggung pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui pemberian allowance mencari pekerjaan. Allowance ini diberi selama 6 bulan, di mana bulan pertama layak menuntut 80% gaji dan secara beransur-ansur berkurang kepada 30% gaji. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, tempoh allowance mencari kerja akan dilanjutkan selama 3 bulan dan kadar layak menuntut daripada 80% gaji bulan pertama, 50% bagi bulan kedua hingga ke-6 dan seterusnya 30% bagi 3 bulan terakhir. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak 150 juta ringgit akan disediakan dan dijangka memanfaatkan sehingga 130,000 orang pencari kerja. Akhir sekali, bagi membantu mereka yang telah hilang pekerjaan akibat keadaan ekonomi yang terjejas susulan COVID-19, bagi tempoh 2 tahun taksiran, had pengecualian cukai pendapatan bagi bayaran pampasan atau kehilangan pekerjaan akan dinaikkan daripada RM10,000 kepada RM20,000 setiap tahun genap perkhidmatan. Datuk Yang di-Pertua, kena beli baru ni. Okey, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun 2021, kerajaan menyediakan hampir RM28 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan insentif. Antaranya ialah bantuan pengangkutan dan kebajikan serta subsidi bagi mengawal kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Kerajaan juga akan menaikkan peruntukan daripada 150 juta kepada 200 juta ringgit untuk melaksanakan program pengedaran barang perlu LPG dan community drumming, termasuk meluaskan pelaksanaannya ke 34 kawasan baru, antaranya di Pulau Sakar di Sabah dan Ulu Mojok di Sarawak. Melalui inisiatif ini, barangan asas seperti beras, gula, tepung, minyak masak, gas LPG, petrol RON 95 dan diesel dapat dinikmati oleh lebih 1.1 juta rakyat pada harga yang dikawal. Bagi membantu pekebun kecil getah dalam keadaan harga pasaran rendah, peruntukan bagi insentif pengeluaran getah akan ditingkatkan sekali ganda daripada 150 juta ringgit kepada 300 juta ringgit. Dengan kenaikan ini, pendapatan 150,000 pekebun kecil getah persendirian dapat distabilkan. Selain itu, 1.7 bilion ringgit disediakan dalam bentuk subsidi, bantuan dan insentif kepada petani dan nelayan. Antaranya subsidi harga padi sebanyak 570 juta ringgit. Subsidi dan insentif tanaman padi berjumlah 960 juta ringgit, termasuk subsidi baja padi bukit yang diperkenalkan semula sebanyak 40 juta ringgit. Kesemua bantuan ini dijangka memanfaatkan lebih 300,000 pesawah di seluruh negara, termasuk penanam padi bukit di Nabawan, Sabah dan Kanowit, Sarawak. Selaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, allowance sara hidup nelayan akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan bermula tahun 2021. Lebih 40,000 nelayan akan menikmati bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM151 juta. Bagi membantu peneroka Felda, kerajaan memperuntukkan RM400 juta untuk menghapus faedah hutang kebun peneroka dan menyediakan program pembangunan peneroka bagi mendapatkan hasil baharu. Datuk Yang di-Pertua, strategi ketiga adalah untuk menjana dan mengekalkan pekerjaan. Kadar purata pengangguran sejak 10 tahun lalu merekodkan 3.2% atau sekitar 500,000 penganggur. Berikutan pandemik COVID-19, ia telah meningkat kepada 5.3% atau 820,000 penganggur pada Mei 2020, iaitu tertinggi sejak 1989.
Melalui pembukaan semula ekonomi dan pelaksanaan inisiatif prihatin dan bencana, kadar pengangguran telah turun kepada 4.7% pada Ogos 2020. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baharu, termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula melalui perbelanjaan kerajaan sebanyak RM3.7 bilion. Kerajaan juga akan meneruskan inisiatif pengambilan pekerja di bawah Perkeso yang kini dikenali sebagai Penjana Kerjaya dan beberapa penambahbaikan. Pertama, insentif untuk pekerja bergaji RM1,500 ke atas akan dinaikkan daripada kadar rata RM800 sebulan kepada 40% daripada gaji bulanan, terhad kepada insentif maksimum RM4,000 sebulan. Kedua, bagi menggalakkan peluang pekerjaan kepada golongan OKU, penganggur jangka panjang dan pekerja yang diberhentikan, majikan akan diberi insentif tambahan sebanyak 20%, menjadikan keseluruhan insentif majikan berjumlah 60%. Dan ketiga, bagi sektor dengan kepergantungan tinggi kepada pekerja asing seperti pembinaan dan perladangan, insentif khas sebanyak 60% daripada gaji bulanan disediakan dengan 40% disalurkan terus kepada majikan dan 20% kepada pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing. Ketiga-tiga perkara ini insentif diberikan untuk tempoh 6 bulan. Dan keempat, bagi mereka yang telah diambil bekerja di bawah Penjana Kerjaya, kos maksimum program latihan yang layak dituntut majikan dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM7,000 bagi menjalani program kemahiran tinggi atau sijil profesional. Bagi menjayakan keempat-empat inisiatif Penjana Kerjaya ini, sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan dijangka dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada 250,000 pencari pekerja. Sukacita saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan pembentukan Majlis Pekerjaan Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis ini akan menyelaras pelbagai inisiatif merentas kementerian dan agensi dalam mencipta peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran dan latihan pekerja. Agensi laksana akan bertanggungjawab untuk memantau keberkesanan segala inisiatif bagi memastikan rakyat Malaysia terus mendapat peluang pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya program peningkatan kemahiran dan latihan semula atau reskilling and upskilling yang akan dilaksanakan dengan tumpuan kepada kebolehpasaraan pekerjaan dan padanan pekerjaan. Bagi tahun 2021, sejumlah RM1 bilion diperuntukkan untuk 200,000 pelatih, antaranya merangkumi program berikut. Pertama, RM150 juta diperuntukkan bagi program Kementerian Pengajian Tinggi Persijilan Profesional KPT PACE, iaitu graduan baru ditawarkan voucher bernilai RM3,000 seorang untuk mengambil kursus sijil profesional di universiti awam dan swasta. Dijangka 50,000 graduan akan memperoleh manfaat daripada program ini. Kedua, RM100 juta kepada Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau HRDF bagi melaksanakan program latihan dan kerja usaha sama dengan majikan sektor swasta. Ketiga, RM100 juta kepada MDEC untuk memudahkan peralihan bakat tenaga kerja sedia ada bagi mengisi keperluan dalam industri ICT yang kian mengembang. Keempat, RM100 juta kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah, terutamanya IRDA dan Sedia, untuk melengkapkan kemahiran baharu kepada tenaga kerja yang terjejas teruk akibat penutupan sempadan bagi pelancong asing agar memudahkan mereka mendapat peluang kerja atau sumber pendapatan baharu. Dan kelima, RM30 juta kepada Perhebat untuk program latihan kemahiran dan keusahawanan yang dijangka memanfaatkan 12,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia. Bagi menggalakkan rakyat meningkatkan kemahiran serta mencuburi bidang baharu, skop pelepasan cukai yuran pengajian akan diperluas meliputi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran oleh badan-badan bertauliah terhad kepada RM1,000 bagi setiap tahun taksiran. Datuk Yang di-Pertua,
Seterusnya, kerajaan akan memperkenalkan inisiatif MyStep atau Short Term Employment Program dengan peruntukan lebih 700 juta ringgit. Inisiatif ini akan menawarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC bermula Januari 2021. Di bawah inisiatif ini, 35,000 peluang pekerjaan akan ditawarkan di dalam sektor awam dengan keutamaan mengisi penjawatan seperti jururawat, medical attendant, pegawai kebajikan masyarakat serta guru sementara. Manakala syarikat GLC pula akan menyediakan 15,000 peluang pekerjaan yang mengutamakan bidang teknikal dan kewangan serta turut dipanjangkan kepada graduan untuk menjalani program perantisan. Menerusi pakej-pakej rangsangan, subsidi upah disediakan sehingga 9 bulan dengan peruntukan melebihi 15 bilion ringgit. Sehingga 31 Oktober 2020, kerajaan telah menyalurkan 12.5 bilion ringgit bagi membiayai program subsidi upah per keso yang membantu 2.7 juta pekerja dan lebih daripada 330,000 majikan. Walau bagaimanapun, masih ramai pekerja terkesan, terutamanya dalam sektor pelancongan. Dengan ini, kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan program subsidi upah selama 3 bulan lagi dengan lebih bersasar. Khususnya bagi sektor pelancongan, termasuk sektor peruncitan dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Selain itu, had 200 pekerja bagi setiap permohonan akan ditingkatkan kepada 500 pekerja. Sebanyak 1.5 bilion ringgit diperuntukkan dan dijangka akan membantu kira-kira 70,000 majikan dan 900,000 pekerja. Datuk Yang di-Pertua, kadar penembusan insurans yang rendah di Malaysia adalah antara faktor yang menggugat keselamatan kewangan individu dan isi rumah. Dengan itu, KWSP akan membenarkan ahli membuat pengeluaran dari akaun 2 KWSP untuk membeli produk perlindungan insurans dan takaful hayat dan penyakit kritikal bagi diri dan keluarga yang diluluskan oleh KWSP. Bagi menggalakkan simpanan hari tua, perlepasan cukai pendapatan individu sehingga RM3,000 ke atas caruman skim persaraan swasta atau PRS dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025. Seterusnya, kerajaan menyediakan 24 juta ringgit bagi caruman penuh di bawah skim bencana pekerjaan per keso untuk manfaat 100,000 pekerja dari kumpulan berikut. Pertama, anggota pasukan sukarelawan Angkatan Tentera, sukarelawan simpanan polis, sukarelawan pertahanan awam Malaysia dan sukarelawan maritim Malaysia. Kedua, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan merbut. Ketiga, pekerja sektor awam berstatus contract for service. Dan keempat, bagi menghargai sumbangan delivery riders yang menjadi barisan sokongan semasa tempoh PKP, inisiatif ini turut dipanjangkan kepada 40,000 orang delivery riders. Datuk Yang di-Pertua, strategi keempat adalah untuk mengutamakan agenda keterangkuman. Selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, agenda keterangkuman menjadi keutamaan ke arah pembangunan yang holistik. Kerajaan akan meneruskan usaha untuk menyokong pembangunan Bumi Putera bagi mengurangkan ketidaksamarataan antara kaum. Bagi tahun 2021, sebanyak 11.1 bilion ringgit disediakan, iaitu tambahan 3.1 bilion ringgit berbanding tahun sebelum ini. Antaranya, sejumlah 6.5 bilion ringgit diperuntukkan untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada institusi Bumi Putera seperti MARA dan UiTM bagi menjalankan program khusus termasuk pendigitalan pembelajaran TVET dan menaik taraf program peringkat sijil ke diploma. Manakala, bagi melonjak dan memperkasa usahawan Bumi Putera, sejumlah 4.6 bilion ringgit disediakan untuk tujuan berikut. Pertama, 510 juta ringgit bagi tujuan pembiayaan kepada PKS dan PKS Mikro Bumi Putera melalui Tekun dan PUNB. Kedua, 800 juta ringgit melalui program peningkatan keupayaan oleh Bank Pembangunan Malaysia dan SME Bank. Ketiga, 2 bilion ringgit diperuntukkan bagi membantu pembiayaan PKS Bumi Putera melalui Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP.
Dan keempat, 1.3 bilion ringgit untuk pelbagai program peningkatan kapasiti termasuk pembangunan profesional, dana kemakmuran Bumiputera serta program atau projek khusus untuk Bumiputera. Pelaburan Hartanah Berhad atau PHB telah berjaya membangunkan hospital swasta bernilai 300 juta ringgit di atas tanah Rizab Melayu di Sungai Penchala. Maka kerajaan berhasrat untuk terus mengoptimumkan nilai tanah Rizab Melayu di kawasan-kawasan strategik. Bagi tujuan ini, sejumlah 750 juta ringgit akan disediakan kepada PHB di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi meningkatkan nilai pegangan Bumiputera dalam sektor hartanah, terutama bagi pembangunan komersial atas tanah Rizab Melayu. Datuk Yang di-Pertua, pembangunan Islam akan terus diperkukuh. Belanjawan 2021 memperuntukkan 1.4 bilion ringgit bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kerajaan akan memperkasa pengurusan wakaf melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan agensi-agensi Kerajaan Persekutuan JLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC. Pelan Induk Wakaf Nasional akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap dan dapat memaksimumkan mobilisasi aset wakaf masa hadapan. Selain itu, PNB melalui Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB akan memperkenalkan perkhidmatan wakaf kepada semua pemegang unit amanah ASNB. Di bawah perkhidmatan ini, pemegang unit boleh mewakafkan sebahagian unit mereka ke dalam tabung wakaf ASNB dan mereka layak dapat potongan cukai pendapatan. Pulangan berterusan dari tabung wakaf tersebut akan disalurkan kepada projek wakaf berkepentingan nasional yang akan dikenal pasti PNB. Bagi menghargai jasa 4,000 guru takmir sebagai antara penggerak komuniti di peringkat karya, kerajaan bersetuju menaikkan kadar allowance guru takmir daripada RM800 kepada RM900 sebulan. Sebagai tambahan, sukacita saya mengumumkan pemberian bayaran khas one-off sebanyak RM500 kepada para imam, Bilal, Siak, Noja, Merbot, guru takmir dan guru kafar. Pemberian bantuan khas ini dijangka memberi manfaat kepada hampir 70,000 orang. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sangat menghargai sumbangan wanita kepada negara. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah RM95 juta pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, Mara dan Agrobank. Selain itu, sebanyak RM50 juta juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Bisnita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembukusan dan pelebalan, strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BISMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan. Kerajaan menyedari akan pentingnya menangani isu keganasan rumah tangga. Oleh itu, kerajaan akan menyediakan pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan RM21 juta. Pusat ini dengan kerjasama NGO akan menyediakan perlindungan sosial dan sokongan moral kepada golongan wanita, terutamanya dalam mendebani masalah keganasan rumah tangga, penceraian dan penderaan. Saya difahamkan petugas barisan hadapan menghadapi kekangan mendapatkan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Sehubungan itu, bagi menambah baik sistem sokongan sedia ada buat petugas barisan hadapan dan golongan ibu berkerjaya, RM30 juta disediakan untuk menyediakan taska di bangunan-bangunan kerajaan, terutamanya di hospital. Manakala bagi sektor swasta, geran padanan sehingga RM20 juta akan disediakan untuk menggalakkan sektor swasta menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak di premis mereka. Selain itu, RM10 juta diperuntukkan bagi program saringan kanser cervix dan insentif subsidi ujian mamogram kepada wanita berisiko tinggi mendapat kanser payudara. Datuk Yang di-Pertua, program-program pembangunan komuniti merangkumi semua peringkat masyarakat turut menjadi tumpuan kerajaan.
Bagi kaum Cina, sejumlah 177 juta ringgit disediakan untuk program pembaikan fasiliti pendidikan, rumah dan kemajuan kampung baru, termasuk 100 juta ringgit pembiayaan perniagaan komuniti Cina melalui BSN. Bagi kaum India, sebanyak 100 juta ringgit diperuntukkan kepada unit transformasi masyarakat India Mitra bagi memperkasa kedudukan sosioekonomi komuniti India. Selain itu, Tekun akan menyediakan 20 juta ringgit khusus untuk program skim pembangunan usahawan masyarakat India SWUMI dan 5 juta ringgit untuk pembangunan usahawan bagi komuniti lain. Bagi menggalakkan budaya sukarela di peringkat komuniti pula, kerajaan akan menaikkan nilai geran bagi setiap kawasan rukun tetangga atau KRT daripada RM4,800 kepada RM6,000 dengan peruntukan hampir RM50 juta. Geran ini akan memanfaatkan lebih 8,000 KRT. Kerajaan juga menyediakan RM50 juta bagi projek-projek pembaikan, penyelenggaraan dan pembangunan kecil rumah-rumah ibadat di kawasan pihak berkuasa tempatan. Peruntukan ini turut merangkumi pelaksanaan program perpaduan dengan kerjasama pengurusan rumah ibadat dan komuniti setempat. Datuk Yang di-Pertua, bagi tahun hadapan, Jabatan Penjara Malaysia akan diperuntukkan RM20 juta bagi melaksanakan program pembangunan insan, antaranya untuk memberikan kemahiran vokasional kepada banduan. Melalui program ini, banduan penjara telah menghasilkan pelbagai jenis produk di bawah My Pride dan Tenung Pahang Diraja. Kain sampin yang saya kenakan pada hari ini juga merupakan Tenun Pahang Diraja yang dihasilkan penghuni penjara Penor di Pahang. Bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas banduan dan juga bekas penagih dadah, serta mengintegrasikan golongan ini ke dalam masyarakat, potongan cukai tambahan yang diberikan kepada majikan yang menggaji golongan ini akan dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2025. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Malaysia juga mendengar keluhan penggiat seni, termasuk tenaga kerja produksi belakang tabir. Sehubungan itu, sebanyak RM15 juta akan diperuntukkan kepada Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya atau JENDANA untuk melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan yang bakal memanfaatkan lebih 5,000 penggiat seni dan petugas produksi belakang tabir. Kerajaan akan terus memberi penekanan kepada aspek kesejahteraan komuniti orang asli. Peruntukan sejumlah RM158 juta akan disediakan. Peruntukan ini antaranya meliputi pelaksanaan program bantuan sosial dan program pembangunan bersepadu perkampungan orang asli. Kerajaan juga akan menaik taraf dan membina 14 buah tabika baharu, antaranya seperti di Pos Slim Sungai Kita Perak dan Pos Sungai Kelang Jempol Negeri Sembilan. Kerajaan amat prihatin terhadap isu menanda sempadan dan mewartakan tanah yang sekian lama disuarakan oleh komuniti orang asli. Sukacita kerajaan menyediakan sebanyak RM5 juta bagi menjalankan kerja-kerja ukur tanah untuk menanda sempadan di 21 perkampungan orang asli. Selain itu, sebanyak RM41 juta diperuntukkan bagi program Native Customary Rights di Sabah dan Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan terus menjaga kebajikan golongan warga emas dan OKU melalui program Hikmat Bantu di Rumah. Sehubungan itu, nilai sagu hati kepada sukarelawan di bawah program ini akan dinaikkan daripada RM150 kepada maksimum RM400. Manakala nilai sagu hati kepada klien program turut dinaikkan daripada RM30 kepada RM80. Kenaikan ini dijangka memanfaatkan lebih 2,000 sukarelawan dan lebih 8,000 warga emas dan OKU. Selanjutnya, bagi membantu mereka yang mempunyai pasangan OKU, sukacita kerajaan mengumumkan had pelepasan cukai bagi pasangan OKU akan dinaikkan daripada RM3,500 kepada RM5,000. Pada masa ini, kadar bayaran bulanan yang diterima oleh penyelia dan petugas di bawah Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti atau PDK tidak pernah dikaji sejak tahun 2008. Maka, atas keprihatinan kerajaan, bagi tahun hadapan, kadar petugas PDK akan dinaikkan daripada RM800 kepada RM1,200.
manakala kadar penyelia dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan. Kenaikan ini akan memanfaatkan 3,500 petugas dan penyelia PDK seluruh negara dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta. Tidak sekadar itu, kerajaan juga akan menaikkan bantuan kewangan tahunan bagi pengendalian pusat aktiviti warga emas yang dikendalikan oleh NGO daripada RM33,000 kepada RM50,000. Kenaikan ini diharap dapat memberi manfaat kepada 285 buah pusat aktiviti warga emas di seluruh negara. Bagi menggalakkan peluang pekerjaan kepada warga emas, potongan cukai tambahan akan diberikan kepada majikan yang menggaji warga emas. Potongan ini akan dilanjutkan sehingga tahun 2025. Kerajaan juga memperuntukkan RM170 juta bagi program pendidikan awal kanak-kanak oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat atau KEMAS. Peruntukan ini antaranya untuk membiayai bantuan makanan tambahan, bantuan per kapita, penyelenggaraan dan pembaikan tabika dan taman asuhan kanak-kanak TASKA. Untuk meringankan kos sara hidup kumpulan B40, bandar khususnya bagi ibu bapa yang bekerja, kerajaan akan menyediakan pusat komuniti sebagai tempat jagaan kepada anak-anak selepas tamat sesi persekolahan. Dengan peruntukan RM20 juta, pusat komuniti dengan kerjasama NGO ini turut dilengkapi kemudahan penjagaan diri, kelas tuition, perpustakaan mini dan program bimbingan mentor. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan meneruskan usaha mengurangkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. Untuk tujuan ini, RM2.7 bilion disalurkan bagi melaksanakan pelbagai program dan projek penambahbaikan infrastruktur luar bandar seperti berikut. Pertama, RM1.3 bilion bagi melaksanakan projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa sepanjang 920 km yang memberi manfaat kepada lebih 290,000 penduduk. Kedua, RM632 juta diperuntukkan bagi bekalan air luar bandar dan bekalan air alternatif dengan sasaran 4,800 buah rumah. Ketiga, RM250 juta disediakan untuk bekalan elektrik luar bandar dengan sasaran lebih 1,100 buah rumah. Keempat, RM335 juta bagi program bantuan rumah kepada golongan miskin, iaitu membina rumah baharu dan membaik pulih rumah dengan sasaran 15,000 buah rumah. Dan kelima, RM121 juta bagi memasang 27,000 unit lampu serta menanggung kos operasi dan penyelenggaraan 500,000 unit lampu jalan kampung. Selain itu, kerajaan akan memperluas perkhidmatan bank bergerak di negeri Sabah dan Sarawak seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Langkah ini dapat membantu masyarakat yang sukar mendapat akses perbankan asas seperti pemindahan wang, pembayaran bil dan kemudahan mengeluarkan wang bantuan kerajaan seperti BPR. Kerajaan komited bagi memastikan kemudahan jalan raya di semua negeri diselenggara secara optimum. Sehubungan itu, had kelayakan penggunaan dana di bawah Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia atau MARIS dibenarkan dinaikkan sehingga 20% atau RM50 juta, yang mana lebih rendah bagi membiayai kerja penyelenggaraan jalan di luar skop biasa MARIS. Datuk Yang di-Pertua, belia ialah pemangkin masa hadapan negara. Bagi menyediakan pendedahan dalam pekerjaan kepada belia, kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan hingga 3 bulan bagi setiap graduan baru yang menyertai program perantisan. Sebagai tambahan, majikan juga boleh menuntut geran sehingga RM4,000 untuk program latihan bagi perantis tersebut. Program ini dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 graduan baru dengan peruntukan RM250 juta. Golongan belia memain peranan penting sebagai antara pelopor dan pengguna dalam mengadaptasi teknologi terkini. Ke arah membudayakan transaksi kewangan tanpa tunai, kerajaan melalui program e-belia akan mengkreditkan RM50 secara one-off ke dalam akaun e-wallet
bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dengan peruntukan RM75 juta, inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Kerajaan akan memperuntukkan RM19 juta bagi melaksanakan Agenda Nasional Malaysia Sihat, bertujuan memantapkan amalan gaya hidup sihat demi mengurangkan risiko menghidapi penyakit diabetes, hipertensi dan obesiti. Sebanyak RM28 juta juga disediakan bagi melaksanakan program MyFit Hari Sukan Negara dan program Inspire bagi komuniti OKU. Kerajaan juga akan menyediakan RM103 juta untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan seluruh negara. Bagi pembangunan sukan berprestasi tinggi, kerajaan akan menyediakan RM55 juta untuk program pembangunan sukan hoki, rugby, badminton, berbasikal, pembangunan atlet wanita termasuk RM15 juta kepada pembangunan e-sports. Bagi membantu pengusaha industri sukan, RM20 juta disediakan sebagai pinjaman mudah di bawah skim Tekun Sukan untuk memastikan kelangsungan operator fasiliti sukan. Selain itu, had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan daripada RM2,500 kepada RM3,000, iaitu tambahan RM500 yang dikhususkan bagi perbelanjaan berkaitan sukan, termasuk pembayaran penyertaan pertandingan sukan. Skop pelepasan ini juga diluaskan untuk meliputi langganan surat khabar elektronik. Datuk Yang di-Pertua, strategi kelima adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia yang mengukur perkembangan kesejahteraan rakyat menunjukkan komponen sosial telah meningkat dengan lebih perlahan berbanding dimensi ekonomi. Dalam dimensi sosial, terdapat banyak ruang penambahbaikan, terutamanya di bawah komponen kesihatan, keluarga dan alam sekitar. Kerajaan akan memastikan pembangunan yang lebih berimbang dan kehidupan yang lebih sejahtera melalui peningkatan pelbagai kemudahan sosial. Jaringan telekomunikasi kini boleh dianggap sebagai utiliti ketiga. Dalam suasana norma baharu, perkhidmatan secara maya sudah menjadi kelaziman. Pembangunan infrastruktur dan penaiktarafan rangkaian asas telekomunikasi adalah perlu bagi menampung keperluan gaya hidup digital. Maka kerajaan akan memperuntukkan RM500 juta bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif Jalinan Digital Negara JENDELA untuk bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri. Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memperuntukkan RM7.4 bilion untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar. Dalam norma baharu ini, pembelajaran secara dalam talian telah menjadi satu amalan. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa GLC dan GLIC akan menyumbang sebanyak RM150 juta ke dalam tabung cerdik bagi pemberian komputer riba kepada 150,000 murid di 500 buah sekolah sebagai projek rintis. Projek ini akan diselia oleh Yayasan Hasanah. Datuk Yang di-Pertua, pendidikan ialah pelaburan yang paling penting dalam memastikan kualiti kehidupan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar, iaitu sebanyak RM50.4 bilion atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Bagi memastikan murid-murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapatkan kandungan khasiat harian demi pertumbuhan fizikal dan mental yang menyeluruh, kerajaan akan menambah baik rancangan makanan tambahan dengan penyediaan bekalan susu daripada 2 kali seminggu sahaja kepada setiap hari persekolahan. Peruntukan sebanyak RM420 juta akan disediakan dan sebahagian perolehan akan dihaskan kepada pengeluar susu tempatan.
Bagi memastikan suasana pembelajaran kondusif, sebanyak 800 juta ringgit disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peruntukan ini juga termasuk kerja-kerja menaik taraf dan membina dewan terbuka atau struktur berbumbung bagi menyediakan tempat berhimpun yang selesa dan selamat di sekolah-sekolah kerajaan. Selain itu, kos tambahan sebanyak 725 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menaik taraf bangunan serta infrastruktur di 50 buah sekolah-sekolah daif. Bagi sekolah di luar bandar Sabah dan Sarawak, kerajaan akan melaksanakan 184 projek pembinaan dan pemasangan bekalan air telaga tiup baharu dengan kos keseluruhan projek berjumlah 120 juta ringgit. Selain itu, kebajikan murid berkeperluan khas di sekolah turut diberi perhatian oleh kerajaan. Maka bagi memperkasa pendidikan khas, 45 juta ringgit akan disediakan untuk tujuan ini. Bagi peringkat pengajian tinggi pula, sebanyak 14.4 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Ini termasuk 50 juta ringgit disediakan bagi projek membaik pulih infrastruktur dan peralatan usang di universiti-universiti awam. Bagi memastikan kesaling hubungan internet di Institut Pengajian Tinggi, kerajaan memperuntukkan 50 juta ringgit untuk menaik taraf talian akses Malaysian Research and Education Network atau MyRAN kepada 500 megabyte per second hingga 10 gigabyte per second. Selanjutnya, untuk memastikan pelajar IPT yang mendapat pinjaman PTPTN dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian, kerajaan bekerjasama dengan BSN akan menyediakan 100 juta ringgit bagi pembiayaan skim BSN MyRinggit iComSys, iaitu skim pinjaman komputer riba. Bagi terus menggalakkan ibu bapa menyimpan untuk membiayai kos pendidikan tinggi anak-anak mereka, pelepasan cukai sehingga RM8,000 bagi simpanan bersih skim simpanan pendidikan nasional dilanjutkan sehingga taksiran tahun 2020. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga akan memperkasa bidang TVET. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak RM6 bilion. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Datuk Yang di-Pertua, bagi terus menggalakkan pemilikan rumah, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama bernilai sehingga RM500,000. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Kedua, pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik diberikan kepada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai. Dilanjutkan lagi tempoh 5 tahun. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025 bagi projek perumahan terbengkalai yang disahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada masa yang sama, kerajaan akan terus menyediakan perumahan yang selesa dan berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah. Sejumlah RM1.2 bilion disediakan bagi tujuan berikut. Pertama, RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 unit rumah di bawah program perumahan rakyat. Kedua,
RM315 juta untuk pembinaan 3,000 unit rumah mesra oleh SPNB. Ketiga, RM125 juta bagi penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah, serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Dan keempat, RM310 juta untuk program perumahan penjawat awam Malaysia. Selain itu, kerajaan juga akan bekerjasama dengan institusi kewangan terpilih untuk menyediakan skim Rent to Own. Program ini akan dilaksanakan sehingga tahun 2022, melibatkan 5,000 buah rumah prima dengan nilai keseluruhan lebih RM1 bilion dan dikhaskan untuk pembeli rumah pertama. Datuk Yang di-Pertua, pelaksanaan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa MyHeart 30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kemendalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. Selain itu, PAS perjalanan bulanan tanpa had dengan harga RM5 akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah tahun 1 hingga tingkatan 6 serta golongan OKU. Mereka boleh menggunakan PAS ini bagi perkhidmatan tren komuter Lembah Kelang, komuter utara, tren antara Kuala Lipis dan Tumpat dan tren Sabah di jajaran Beaufort Tenom. Jika tambang sekarang secara puratanya ialah RM5 sehari, maka bermula tahun hadapan tambangnya hanyalah RM5 sebulan. Pada masa ini, program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti telah dilaksanakan di Kangar, di Seremban, di Ipoh dan Kuala Terengganu. Program ini akan diperluas secara berfasa ke Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan dengan peruntukan RM150 juta. Kerajaan juga komited untuk mengurangkan beban pengusaha bas. Pengecualian cukai jualan bagi pembelian bas siap dalam negara akan dilanjutkan bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2020. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan amat mengambil berat berkaitan isu kedaulatan negara. Kerajaan telah melaksanakan Ops Benteng bagi memastikan kawasan sepadan negara sentiasa dikawal dan tidak dibolosi. Operasi bersepadu ini diselaraskan di bawah MKN, melibatkan pelbagai agensi seperti ATM, PDRM, APMM, Jabatan Imigresen dan beberapa yang lain. Bagi tahun hadapan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri masing-masing diperuntukkan RM16 bilion dan RM17 bilion. Bagi memastikan kesiapsiagaan aset-aset utama ATM, kerajaan akan menaikkan peruntukan penyelenggaraan kepada RM2.3 bilion bagi tahun 2021 berbanding RM2 bilion sebelum ini. Selain itu, dalam menangani jenayah cyber yang kian meningkat, kerajaan memperuntukkan RM27 juta kepada Cyber Security Malaysia untuk meningkatkan kawalan keselamatan cyber negara. Kerajaan sentiasa memastikan kebajikan anggota tentera tidak terabai. Selain terus menyelenggara kemudahan rumah keluarga Angkatan Tentera yang sedia ada, kerajaan turut meluluskan pembinaan sebanyak hampir 1,000 buah unit baharu dengan kos keseluruhan berjumlah hampir RM500 juta. Kerajaan turut menghargai peranan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, yang turut sama membantu dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sebanyak RM153 juta akan disediakan, termasuk menaik taraf kemudahan di pusat latihan bagi mengukuhkan peranan RELA. Datuk Yang di-Pertua, persekitaran perniagaan kini telah berubah. Maka di bawah matlamat kedua, iaitu kelangsungan perniagaan, fokus kerajaan adalah untuk memacu pelaburan